Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa safwati ahli hadratil yaqin wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allah Ta'ala wa iyyakum minal ladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kita sambung semula kuliah kita Sirah dan Syama'il yang agak lama kita tangguhkan kuliah ini. InsyaAllah kita sambung semula sekarang kuliah yang ke-30, juga tajuk hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah, daripada Makkatul Mukarramah kepada Al-Madinah, bahagian kedua. Sebelum ni kita menceritakan tentang hijrah Rasulullah, cuma kita berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih berada di dalam Gua Hira, Gua Thawr. Dan kita telah menceritakan bagaimana orang kafir oleh pemimpin-pemimpin mereka juga, sekali dengan pemimpin mereka seperti Abu Jahal dan yang lain-lain, mereka juga keluar sama-sama daripada Makkah mencari kesan bejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke mana. Yani mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar ke mana dan dia sampai kepada mana, kerana mereka ingin menahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahu tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada Al-Madinah. Dan mereka berjaya ikut timpak bijak kaki Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, sehingga mereka sampai kepada Gua Thawr. Yang ini kiranya mereka dapat jumpa Rasulullah SAW, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga Rasulullah SAW. Allah masih menjaga Rasulullah, sehingga mereka sampai di depan pintu Gua Thawr, dan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ada di dalamnya, tetapi orang kafir semua, yang bulu-bulu orang yang ada di sekeliling gua itu, tidak ada satu pun yang susahkan dirinya sikit atau berhatikan kepada dalam gua. Bahkan ada satu remaja daripada orang kafir yang pernah mencuba mencari di dalam gua. Maka Umayyah bin Khalaf, seorang besar daripada Quraisy, dia pula yang melarang dia dan mencegahkan dia, jangan masuk di dalam gua ini. Kerana apa? Dia kata, lihatlah, gunalah otak kamu, guna akal. Di depan gua ada telur burung berbati, rumahnya,
dan ada rumah laba-laba. Jadi laba-laba tu rumahnya terlalu lama nampaknya, sehingga aku rasa rumah laba-laba ni dari sebelum Muhammad lahir. Bagaimana Muhammad akan masuk sana? Lagipun kalau Muhammad masuk, mestilah ini semua terkoyak dan rosak. Rumah burung berbati, rumah laba-laba. Jadi tak perlulah nak cari di dalam gua. Buat masa saja. Subhanallah, ini kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan orang kafir. Orang yang Abu Jahal ambilnya sebagai bekerja untuk mencari kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, orang itu pakar, dan orang itu bawa mereka sehingga di depan pintu Gua Thur. Orang itu dikata, demi Allah, Muhammad jalan sehingga di sini. Aku tidak tahu. Selepas sini, dia naik ke langit ke atau dia masuk di dalam bumi. Dia tak pernah bergerak lagi lebih daripada kawasan ini. Yakni dia ada di kawasan ini. Dan benar betul dia kata. Sebab Nabi SAW dalam gua. Tapi mereka nampak laba-laba tu, mereka rasa mustahil Muhammad akan masuk di dalam gua itu. Hatta Abu Jahal, orang musuh Nabi SAW, orang yang paling musuh Rasulullah, Abu Jahal sendiri apa dia kata? Dia kata, ama wallahi inni la ahsibu qariban yarana. Subhanallah. Ini yakni kelakar sikit daripada Abu Jahal, dan luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dikata, ama wallahi inni la ahsibu qariban yarana. Demi Allah, dia bersumpah. Abu Jahal dikata, demi Allah, aku bersangka, aku rasa dia sekarang dekat dari kita, dan dia sekarang sedang melihat kepada kita. Dan benar kata Abu Jahal. Benar kata Abu Jahal, sebab Nabi SAW di dalam gua, dari dalam gua dia melihat kepada mereka. Abu Jahal dikata, demi Allah, aku rasa, dia dapat rasa Muhammad sekarang ada dekat dari kita. Tapi aku belik. Dan aku rasa dia pun sekarang sedang melihat kepada kita. Walakin ba'du sihrihi qad akhadha ala absarina. Fansarifu. Akan tetapi, dia kata, akan tetapi, Abu Jahal rasa geram. Akan tetapi, ini sihir Muhammad. Ini sebahagian daripada sihir Muhammad yang membuatkan mata kita tidak melihatnya, tapi dia melihat kepada kita. Subhanallah. Itu bukan sihir, wahai Abu Jahal. Itu mu'jizah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal sendiri dia dapat rasa, dia kata, Muhammad ada sekarang. Saya yakin ada di antara kita. Dekat dari kita. Dan dia melihat kepada kita, cuma sebahagian dia masih pun menuduh Rasulullah SAW dengan sihir. Abu Jahal dia kata, Muhammad ni dia macam, dia buat sihir untuk kita supaya kita tidak melihat kepadanya, tapi dia melihat kepada kita. Fansarifu. Maka Abu Jahal kata, jomlah kita balik saja. Kerana apa? Gagal bertemu dengan Rasulullah SAW atau jumpa Rasulullah. Juga kita telah menceritakan sebelum ni tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kerana Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar untuk menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rihlah hijrah daripada Makkah kepada Al-Madinah. Beliau juga teman dengan Rasulullah SAW di dalam Gua Thur selama 3 hari atau 3 malam. Tidak ada satu manusia ada bersama mereka. Mereka berdua sahaja. Jadi itu antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu an. Dan kerana kelebihan itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkannya di dalam Al-Quran. Thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Firman Allah Subhanahu wa taala dia kata thaniya ithnain, berdua, fil ghar, di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Muhammad menyatakan kepada sahabatnya, kawannya, iaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan merasa sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka kelebihan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mendapatkannya. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang dapat rihlah yang seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu, yakni selepas habisnya 3 hari dan orang kafir pulang kepada Makkah, tidak mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kawasan Gua Thawr, Sayyidina Rasulullah dengan Abu Bakar, mereka sudah uruskan sebelum mereka masuk di dalam gua, satu lelaki yang akan menjaga mereka, akan menjaga unta mereka, kerana ketika mereka pergi kepada gua, pergi jalan kaki. Rasulullah dengan Abu Bakar jalan kaki, sehingga Rasulullah SAW berdarah kakinya di tengah jalan naik kepada gua. Jadi mereka simpan unta di sisi satu orang lain untuk apa? Untuk yakni dia menjaga untanya, unta Rasulullah dan Abu Bakar. Dan mereka janji dia selepas 3 hari. Lepas 3 hari habis, lepas orang semua dah tidak mencari kita di kawasan ini, datang kepada kita bawa unta itu. Datang membawa unta supaya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar akan sambung hijrah mereka kepada Al-Madinah, naik atas unta. Daripada Gua Thawr kepada Al-Madinah, mereka akan naik di atas unta. Jadi di dalam rihlah itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berkhidmat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini sahabat orang Islam, dia berkhidmat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, maka dia ikut Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khadim, penkhidmat. Dia yang khidmat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Sayyidina Rasulullah SAW membaca doa khas untuk hijrah ini. Rasulullah berkata, Allahumma ishabni fi safari wa khulufni fi ahli. Ini doa baik jika kita musafir juga. Kalau kita musafir ke mana-mana, kita bagus baca doa ini. Allahumma ishabni fi safari, yani ya Allah, temanlah saya di dalam musafir saya ini, wa khulufni fi ahli, dan jagakanlah keluargaku ya Allah di kampung saya. Kalau kita musafir, tinggalkan keluarga di negeri kita atau di negara kita, di kampung, di mana-mana, kita bagus baca doa, ya Allah, jadilah bersama kami di dalam musafir ini, dan jagalah, lindungilah keluarga kami yang tertinggal di kampung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar juga mengikuti jalan As-Sahil. Biasanya orang Makkah kalau nak pergi kepada Madinah, mereka ikut jalan yang biasa semua ahli Makkah ikutinya, jalan yang dah orang semua tahu. Tapi kerana Rasulullah sekarang keluar daripada Makkah, tujuannya berhijrah dan tidak mahu siapa-siapa tangkap atau tahunya,
tahu di mana Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar suruh orang yang mereka macam sewakan atau mereka bagi bawa dia sebagai bekerja untuk tunjukkan mereka jalan yang kepada Madinah. Mereka minta dia ikutlah jalan yang tidak ada siapa-siapa ikut daripada jalan tu. Yani jalan yang jarang sangat diikut oleh ahli Makkah. Jalan yang tak disangka-sangka ada orang akan mengikutinya. Jalan itu terlalu rosak, amat berbahaya, penuh dengan pasir yang panjang, panas yang luar biasa, dan perjalanan itu agaknya banyak risiko atau banyak bahaya perjalanan itu. Tetapi terpaksa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar terpaksa ikut jalan yang dekat daripada kepada jalan selatan daripada Makkah, dan jalan itu dekat daripada laut yang merah, laut merah. Dari sana Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar ikut kepada Al-Madinah. Jadi antara perkara yang ajaib di dalam perjalanan mereka itu, Rasulullah SAW kadang-kadang Rasulullah rahmah, kasih sayang kepada hayawan juga. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang rasa kasihan kepada untanya. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang naik sekali dengan Abu Bakar. Kadang-kadang Rasulullah naik depan, Abu Bakar belakang. Kadang-kadang Abu Bakar yang depan, Rasulullah belakang. Lepas tu kadang-kadang tukar unta yang lain. Kadang-kadang mereka jalan kaki. Kadang-kadang dua-dua naik atas unta. Mereka tengok bagaimana keadaan unta itu dan keadaan mereka tukar-tukar di dalam musafir. Jadi perkara itu pun membuat mereka rasa seronok dan happy di dalam musafir mereka itu. Di dalam perjalanan mereka, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar kepada Al-Madinah, kadang-kadang Rasulullah dan Abu Bakar lalu sebelah satu kampung, sebelah satu orang, satu kumpulan manusia, orang Arab, orang kampung, orang asli di atas gunung macam tu, atau di tinggal basir, yang duduk di tinggal basir macam tu, tinggal di sana. Ada bahagian orang yang kenal Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar ini businessman. Sayyidina Abu Bakar ini orang kaya yang ada perniagaan, dan perniagaannya sehingga Yaman. Sayyidina Abu Bakar sampai pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Madinah. Di negara Arab semua dia pernah pergi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk perniagaan. Jadi dia orang kaya yang terkenal. Jadi dia kadang-kadang lalu sebelah satu kampung yang mereka kenal Abu Bakar. Jadi mereka tanya Abu Bakar, man hadha alladhi baina yadayk? Mereka kenal Abu Bakar, tetapi mereka tidak mengenal Rasulullah, kerana Rasulullah jarang keluar daripada Makkah. Rasulullah suka dan sayang Makkah. Sebab itu ketika mereka keluarkan Rasulullah, sebelum Rasulullah tinggalkan Makkah, Rasulullah berdiri dan memandang kepada Makkah. Kemudian Rasulullah berkata, "Wallahi innaki la ahabbu biladillah ilai." Demi Allah, engkaulah wahai Makkah negeri yang paling dicintai di dalam hatiku. Tetapi pendudukmu telah mengeluarkan saya. Yani jika tidak dikeluarkan, maka aku tidak akan keluar daripada Makkah. Tapi terpaksa keluar kerana ahli Makkah keluarkan, dan terpaksa keluar daripada Makkah untuk menyampaikan dakwah Allah dan risalah dan mesej yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mengenal Rasulullah. Dan adat orang Arab, mereka suka tanya, "Siapa kamu? Kamu dari negeri mana? Kamu dari mana?" Ini orang tua pun di zaman macam atuk-atuk kita, ayah kita, adat ini ada sampai sekarang. Mungkin di zaman sekarang sahaja semakin kurang perkara ni, iaitu orang tak heran dengan orang lain. Dia siapa, dari mana, apa keadaan dia. Kalau orang dahulu,
Macam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab mereka perkara ni penting. Tidak baik orang lalu macam orang buat takhiran, tak tanya dia. Jadi mereka tanya Abu Bakar, siapa yang belakang kamu ni? Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, dia tak nak bagi tahu yang ini adalah Rasulullah. Kerana selepas Rasulullah, ahli Makkah, orang kafir, gagal, tidak mendapat jumpa Rasulullah di Gua Thur, ketika mereka mencari Rasulullah, mereka mengumumkan, orang kafir iaitu Abu Jahal. Abu Jahal mengumumkan satu khabar atau satu berita yang sangat besar di Makkah. Abu Jahal mengumumkan kepada ahli Makkah semua dan orang Arab semua, negara Arab semua, barang siapa yang dapat bunuh Muhammad atau mentahankan dia, maka aku janji dia akan bayar kepada dia 100 ekor unta. Subhanallah. Itu terlalu banyak. Itu orang boleh jadi kaya. 100 unta. Jadi orang yang tak heran pun dengan Rasulullah di waktu itu, dia berusaha dan bersungguh-sungguh mencari Rasulullah. Walaupun dia sanggup nak bunuh Rasulullah, nak tahankan Rasulullah SAW, sahaja demi 100 ekor unta. Na'udzubillah min zalik. Itu semua kerja Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dia mengumumkan kepada ahli Makkah dan orang Arab semua, siapa yang dapat bunuh Muhammad atau tahankan dia, maka aku janji akan bayar kepadanya 100 unta. Kalau dia dapat tahan atau bunuh Abu Bakar sekali, maka bayarannya akan menjadi 200 ekor unta. Masya Allah. Sebab itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak menjawab kepada sesiapa pun yang bahawasanya yang belakang saya ni, kalau Rasulullah naik belakang, kalau Rasulullah naik depan dia, yang depan dia ni Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah yang daripada Quraisy. Dia kata, yang depan saya ini petunjuk yang menunjukkan saya jalan. Jadi orang kata, oh okey, sebab ini biasa di Arab. Di zaman dahulu tak adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan ini kampung itu, ini kampung ini. Tidak. Orang kena cari kampung sendiri. Zaman sekarang, Masya Allah, di tengah jalan banyak ada tulisan, itu Kuala Lumpur, itu Selangor, itu kampung itu. Hatta taman-taman pun yang kecil-kecil pun ada tulis namanya. Senang, mudah. Di zaman dulu tak ada. Kalau nak pergi kepada satu kampung jauh, kena sewa orang, kena upah orang. Dan ada ramai orang yang kerja mereka itu, yang ditunggu. Siapa nak pergi Yaman? Dia boleh bawa saya. Bayar upah, aku akan bawa kamu kepada Yaman, tunjuk semua Yaman. Nak pergi Madinah, nak pergi negara Arab yang mana-mana sahaja, Syam atau India atau Rom, ada orang yang pakar tentang perjalanannya, perjalanan musafir, dan di tempat itu. Lebih kurang macam package sekarang, pergi umrah atau pergi negara-negara yang ada di dunia. Yang ni ada orang yang dia tunjuk tempat-tempat di sana. Jadi orang Arab biasa perkara tu. Yang ni kalau ada jemaah musafir, ada orang ada orang yang jadi petunjuk yang menunjukkan mereka jalan musafir. Jadi siapa-siapa orang kampung di tengah jalan tanya Sayyidina Abu Bakar, siapa ni? Sebab mereka tak pernah melihat Rasulullah. Siapa ni yang ada sama kamu, wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, ini petunjuk saya. Ini petunjuk. Ya, ini mereka faham petunjuk tu yakni yang menunjuk jalan. Tapi maksud Sayyidina Abu Bakar, petunjuk yakni yang menunjukkan saya kepada jalan akhirat dan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maksud Sayyidina Abu Bakar, Muhammad ni penunjuk kepada saya, yakni yang tunjuk saya jalan kepada Allah, yang tunjukkan saya jalan kepada akhirat. Itu antara adab Sayyidina Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu anhu. Dan itu juga arahan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika mereka mula naik unta dan mula berjalan, jadi Rasulullah SAW kata kepada Sayyidina Abu Bakar, dia pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau ada siapa-siapa jumpa kita di tengah jalan, kamu yang jawab mereka, jangan saya terpaksa bercakap. Jangan bagi saya peluang jawab kepada siapa-siapa. Yakni Rasulullah tidak mahu bercakap dengan siapa-siapa. Jadi siapa-siapa yang tanya Sayyidina Abu Bakar, atau tanya Rasulullah, Abu Bakar yang jawab terus. Kalau orang tanya Rasulullah, siapa kamu? Abu Bakar yang jawab terus, ini petunjuk saya. Jadi mereka terus diamlah. Okey, dah dapat jawapannya. Jadi itu arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wa qasada sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ishtaqat ilayhi al-jihad wan nawahi min Makkah. Subhanallah. Dari mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja keluar daripada Makkahul Mukarramah, semua lorong, batu, jalan, tanah, Al-Kaabah, Al-Hajarul Aswad di Makkah, semuanya rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita nak nampak daripada segi hakikat, Rasulullah yang layak duduk di Makkah, bukan orang Quraisy, bukan orang musyrikin. Tetapi begitulah dunia. Dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan bala, dengan musibah, dengan masalah yang menyakitkan hati dan menyedihkan kita. Khususnya para anbiya dan mursalin. Subhanallah. Barang siapa yang biasa baca sirah para salihin, khususnya terutama para anbiya dan mursalin, ya Allah, dia akan nangis sahaja dan akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kehidupan mereka, subhanallah, yakni penuh dengan ujian. Tidak ada satu nabi yang tak ada ujian. Dan ujian mereka, kita semua takkan dapat tahan walaupun 1/10 daripada ujian mereka. Ujian para anbiya luar biasa. Ada bahagian nabi yang dibunuh. Ada bahagian nabi yang dibotong badannya. Ada bahagian nabi yang dihalau. Untuk halau ini, subhanallah, semua para anbiya pernah dihalau daripada negara mereka. Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam, dari nabi-nabi yang dahulu pun, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, semua nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala pernah dihalau, pernah berhijrah, pernah keluar daripada negeri yang mereka cinta, yang mereka lahir di negeri itu, kampung mereka, tanah air mereka yang mereka duduk dan lahir di sana, mereka keluar terpaksa. Ujian. Nabi Zakaria alaihi salam dibunuh kerana satu fitnah di dalam penjara. Nabi Yahya alaihi salam dipenjarakan, lepas tu dibunuh di dalam penjara. Ini para anbiya dan mursalin. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluar daripada Makkahul Mukarramah, tanah yang suci, tanah kelahiran, kampung kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu Makkahul Mukarramah. Jadi semua yang ada di Makkah rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dari mula Rasulullah SAW keluar sehingga sampai kepada satu kawasan namanya Al-Juhfah. Ada satu kawasan namanya Al-Juhfah. Rasulullah merasa sangat rindu kepada Makkah. Baru keluar, baru beberapa hari sahaja tinggalkan Makkah. Tapi Rasulullah SAW dah rasa rindu, tak boleh tahan. Sangat rindu kepada Makkah. Disayang sangat Makkahul Mukarramah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala terus turunkan satu ayat Al-Quran, janji Rasulullah SAW dan tenangkan hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Allah Subhanahu Wa Taala
turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu akan kembalikan kamu kepada Makkah. Jadi tenanglah hati Rasulullah SAW sikit dengan janjian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah janji Rasulullah akan kembali kepada Makkatul Mukarramah, dan Rasulullah kembali kepada Makkatul Mukarramah di Am Al-Fath, tahun pembukaan Makkah. InsyaAllah kita akan cerita tentang itu di waktunya, di tahun pembukaan Makkah, ketika Rasulullah SAW membukakan negeri Makkah dengan cara rasmi, dan Rasulullah SAW meruntuhkan semua berhala-berhala yang ada di Makkah dan menjadikan dan melantikkan Makkatul Mukarramah sebagai negara Islam yang paling utama. Negara Islam paling utama, Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga zaman sekarang, alhamdulillah, sehingga zaman sekarang tidak pernah bergantung atau diletak lagi berhala di sebelah Al-Kaabah. Kalau sebelum tahun itu, di sekeliling Al-Ka'batul Mukarramah ada 360 berhala. Setiap satu keluarga, setiap satu rumah di Makkah, setiap satu kabilah di Arab ada Tuhan. Terlalu banyak Tuhan mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW datang di Am Al-Fath, tahun pembukaan Makkah, Rasulullah runtuhkan dan rusakkan semua berhala yang ada di sekeliling Makkah, Al-Kaabah, dan yang ada di dalam Al-Kaabah. Semuanya diruntuh. Dan Rasulullah SAW sucikan, bersihkan negara Makkah semua, khususnya Al-Haram Al-Makki, daripada syirik dan daripada berhala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempenuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan ilmu kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok kita akan sambung tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa masalah-masalah yang Rasulullah SAW menghadapinya di dalam perjalanan kepada Al-Madinatul Munawwarah. Esok insya-Allah kita akan menceritakan beberapa kejadian yang begitu dahsyat dan luar biasa yang membuktikan mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sangat mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita semua kuat mencintai Rasulullah SAW, sangat mengikuti Rasulullah SAW, dan sentiasa di dalam kehidupan kita ini bersama Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.